Okey. So kita sambung uh, kita sambung hari juga dia habis sampai mana ya? Pasal laptop saya macam berat tak ni. Sekejap ah. Laptop saya berat. Kena tutup. Okey. So hari tu kita berhenti sampai example ni lah. Macam mana kita nak calculate gunakan partial pressure. Okay. And then what else? The fractions. Okay. So hari ni kita akan masuk part baru lah. Okay, multi-component gas liquid system. Okay. So kalau sebelum ni kita just consider as a satu string keluar beberapa string kan. Okay. So tapi untuk part ni multi-component gas and liquid system. Okay. Kalau yang sebelum ni single system. Okay, single one condensable component. Okay. Tapi yang ni kita masuk kepada multi-component gas. Okay. So multi-component gas liquid system vapor liquid equilibrium. Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay, ada proses yang melibatkan transfer of species from gas to liquid dan juga daripada liquid ke gas. Okay, komponen lah. Okay. So kalau awak tengok di sini, salah satu dia adalah gas absorption dengan scrubbing. Okay. So in term scrubbing dengan absorption lah. Contohnya kalau yang ni, okay, kita ada gas inlet. Okay, gas inlet and then ada liquid. Okay. So kita nak absorb SO2 ni. Okay. So kita nak absorb kat sini supaya dia keluar dekat tak. Transfer species from gas, sorry. Okay. Yang ni gas. Okay. Scrubbing absorption is gas. Okay. So kita nak dia absorb dalam liquid water. Okay. So dia akan keluar stream yang ni lah. Okay. So maksudnya contohnya kita nak absorb SO2 kan. Okay. Kalau awak buat combustion. Okay. So dia akan produce SO2. SO2 react dengan oksigen dan dia akan produce SO3. Okay. Kemudian dia akan react dengan water vapor, itu yang akan jadi acid rain. Okay. So it is important to absorb SO2 lah. Okay. Okay. So yang ni gas to liquid stream. Okay. So salah satu lagi adalah kalau dalam equilibrium adalah daripada liquid to gas stream. Okay. So kalau kat sini kita nak absorb dalam ni. So dia keluar dekat sini lah. So yang ni kita panggil stripper. Okay. So macam mana kita nak calculate dia punya mass balance. Okay. So kalau awak kalau awak tengok kat sini, okay, ini contoh dia. Okay. A gas stream consisting of 100 pound mole per hour of an SO2 air mixture. Okay, containing 45% SOO2 is contacting with liquid water. So liquid water yang sini dia nak contact, dia nak absorb SOO2. So yang ni absorber lah. Okay. So awak kena guna absorber. Okay. And continuous absorber at 30 degrees C. Okay. The liquid leaving the absorber is analyzed and found to contain 2 gram of SO2 lah. Okay, yang ni. Okay. So sepatutnya dia nak keluar kat sini kan. Dia nak keluar kat sini lah. Okay, to SO2.
assuming that gas and liquid stream leaving the observer are in equilibrium. So awak kena ingat dia kena dalam equilibrium at 30 degrees C 1 atm. So calculate fraction of entering SO2 absorbed in water and the required water feed rate. Okay, so kita nak calculate yang ni. Okay, dan juga apa ni? Fraction of entering SO2. Okay, absorbed in water. So macam mana kita nak calculate? Okay. So apa information yang kita perlu ada. Okay. So basis dekat sini, kalau kita tengok kat sini, kita boleh buat assumption basis adalah 100 pound mole lah. Okay. Maksudnya yang ni rate of gas. Okay. Basis dia 100 pound mole. Okay. Okay. So itu dia punya basis. Okay. Okay. So and then apa yang awak perlu buat? Okay. Kalau awak tengok kat sini, kita ada berapa unknowns. Kita ada berapa unknowns. Okay. Cuba tengok kat sini. Ada berapa unknowns. Okay. So kalau awak tengok kat sini, kita ada 1, 2, 3. Okay. 3 lah. Ini awak boleh 1 tolak something lah. 3, 4 and 5. Okay. 6 lah total. Okay. Kalau awak tolak 1 ni jadi 5 lah. Sebab ini kalau awak dapat jawapan ni awak boleh dapat ni. Inilah. Okay. And then kita ada lebih kurang 6. Okay. So apa yang awak perlu buat? Okay. Kita kena dapatkan dia punya vapor, partial pressure. So macam mana kita nak dapatkan partial pressure? Sebab kita nak kurangkan number of unknowns. Okay. Macam mana kita nak dapatkan partial pressure? Anyone? Ada siapa tak? Macam mana kita nak dapatkan vapor pressure? Jiha? Macam mana kita nak dapatkan vapor pressure? Okay. Jiha, macam mana kita nak dapatkan vapor pressure? Ini dah open mic kan? On mic kan? Jiha? Macam mana kita nak dapatkan partial pressure? Okay, so it's given 30 degrees C 1 atm exit. Okay, so kita kena reducekan number of unknowns. Salah satunya adalah kita kena dapatkan vapor pressure. So macam mana kita dapatkan vapor pressure, Jiha? So macam mana kita dapatkan vapor pressure? Anyone? Macam mana kita dapatkan vapor pressure? Jiha dapat tak? Antasha? Macam mana kita dapatkan vapor pressure? Asal siapa tak? Tak tahu. Tak ada respon ni. Okay. So kalau awak dapat tolak total pressure. Okay. So kalau awak tengok kat sini, dia kasi 30 degree C 1 atm kan? In equilibrium. Okay, exit ni. Okay. So adalah SO2 dengan air. Okay, kalau awak tengok sini 1 atm. So partial pressure awak boleh dapatkan daripada Paris Chemical Engineering books lah. Okay. Handbook. Okay. And books. Okay. So awak boleh dapat partial pressure of H2O dan juga SO2. Okay. So kalau awak refer kepada Paris Chemical Engineering Handbooks, okay, partial pressure dia pada 1 atm, awak akan dah dapat. Okay. So daripada partial pressure tu, okay, kalau awak tengok kat situ, okay,
awak boleh calculate dia punya composition. Okey. Saya tak tahu internet saya kenapa tiba-tiba. Aduh. Masalah lagi lah. Okey. So awak akan dapat partial pressure lah. Okey. So kalau awak dapat partial pressure daripada Paris Chemical Engineering Handbook. Okey. So dekat sini partial pressure untuk P untuk H2O okey. Sama dengan 31.6 mm mercury lah. Okey. And partial pressure untuk SO2 sama dengan 176. Okey. Millimeter mercury. Okey. So kalau awak tengok ke sini, okey, pada 1 atm partial pressure. Okey. So daripada partial pressure awak boleh calculate composition. Okey, dekat sini. Cuba calculate composition. Okey. Cuba calculate composition. Macam mana awak nak calculate composition? YA. Cuba. Macam mana kita nak calculate composition? YI equal to YI times with the P equal to P partial pressure. Cuba calculate dia punya composition for each species. Okay. So saya nak pi H2O saya nak YH2O, YSO2 dan juga berapa? Okay, kasih saya jawapan. Okay. So selepas awak calculate partial pressure, okay, so number of unknowns awak akan reduce. Okay. So number unknowns awak akan reduce ke 3 lah. Okay. So kalau awak tengok kat sini 1, 2, 3. So sebab ni awak boleh dah dapat. Okay. So cuba calculate. Kemudian awak kena buat mass balance lah. Okay. So awak nak start yang mana dulu? Daripada soalan tadi tu. So Dr. Partial Pressure ambil dari tables. Ya, daripada data dekat Paris Chemical Engineering Handbook. Awak boleh dah dapat. Okay. Data daripada Chemical Engineering Handbook. Table kalau Paris Chemical table 3.12. Okey. Okey. Kemudian awak boleh calculate composition. Awak kena buat mass balance lah. Balance mana yang awak nak buat dulu? Sebab awak dah dapat composition kan? Okey. Okey. So kalau awak tengok kat sini awak akan calculate YH2, okey, YSO2 dengan YA. So kalau dekat sini mana yang awak boleh calculate dulu? Okey, untuk buat mass balance. Okey, untuk balancekan lah. Okey, in equal to out. So kalau awak tengok kat sini kita boleh buat balance untuk paling senang adalah untuk air. Okey. Yang ni, air ni. Okey. Okey, selepas dapat composition, awak calculate balance untuk air. Okey. Sebab yang ni paling senang. Yang ni awak dapat kan? Ni awak dapat. Okey. Yang ni water. Okey, yang ni water. Tapi dia kasih ratio dekat sini. Okey. So awak boleh buat balance untuk air lah, paling senang. Okey. So cuba buat air balance. Dah dapat composition, awak buat air balance.
Okay. Air balance. Okay. So macam mana awak nak buat air balance? Okay. So dapatkan awak akan dapat Ng2. Yang ni awak kena buat, awak dah belajar kan? Okay, dapatkan mass balance. And then next awak kena dapatkan L2 lah. Yang ni pula untuk water. Okay. So awak kena dapatkan L2 lah. Tapi dia kasih yang ni exit dia adalah, kalau awak tengok kat sini, it stated that the liquid leaving the observer is analyzed and found contain 2 gram of SO2 per 100 gram of H2O. Maksudnya yang ni adalah fraction. Okay. Dia punya fraction yang living. Okay. So yang ni adalah X SO2 dan juga akan ada X H2O. Okay. X SO2, so awak just bahagikan je lah. Okay. Faham Maksudnya kalau kat sini yang keluar 2, okay, yang per 100 yang ni, okay. So maksudnya awak kena bahagikan dengan yang total lah. Okay. Dapat tak awak punya fraction? Berapa fraction? Anyone? Okay, dan juga NG. Okay. So kalau kat situ awak punya fraction, okay, dekat exit bawah tu, bottom, okay. So dia kata 2 bahagi dengan 100 lah, 100 mol. Yang ni SO2, yang ni H2O. Okay. So ini sebenarnya adalah untuk dapatkan fraction adalah 2 bahagi dengan 102. Sebab total kan 100 campur dengan 2. So awak kena dapatkan fraction. So awak akan dapat X SO2 lah. Okay. So kat sini awak akan dapat sama dengan, okay, 0.0196 dia punya fraction yang bottom. Kemudian calculate H2O. Okay, so awak akan dah dapat. Okay. Kemudian awak boleh buat SO2 balance. Okay. So awak buat SO2 balance, awak akan dapat nilai NL2. Okay. So calculate ni semua. NG2, NL2, fraction ni. Kasih saya jawapan. Kasih saya satu value. Syida. Okay. Fraction ni berapa? Okay. So kalau kat sini awak dapat NL2, NG2. Okay. NL2 lah. Okay. Berapa fraction ni? Syida? YH2O? Berapa fraction Syida? Tak kira lagi. Awak ambil je value ni. Okay. And then awak masuk dalam ni. Pressure dia berapa? 1 atm kan? 1 atm sama dengan 760 mm mercury. Okay. 1 atm lah tu. Sebab yang exit kan. In equilibrium at 30 degrees C and 1 atm. Okay.
Dah dapat fraction ni, awak calculate mass balance lah, A balance. Okay. And then dapatkan fraction exit untuk yang bottom. Okay. Dapatkan fraction kosong. Yang ni saya calculate 0.096. So yang ni awak just start minus X S O O2. Okay. Kemudian awak buat SO2 balance. Awak akan dapat NL 2. Okay. So selepas SO2 balance, NL2. Okay. NG2, awak kena cari NL1 lah. NL1 yang fit kan. So kalau awak tengok kat situ, NL1 yang fit, yang ni lah, bawah ni. Kan, water ni. So macam mana awak dapatkan NL1, awak kena buat balance jugalah. Okay. So bila awak buat balance, kita buat H2O balance. Okay, H2O balance. H2O balance. Okay. So awak akan dapat NL1. Cuba calculate. Cuba buat. Semua orang buat. Siapa dah dapat? Ada siapa dah dapat? Ini yang K dah dapat. Fraction NG2. Okay. Ini A balance. SO2 balance. Ini H2O balance. Okay. So selepas awak dapat, awak kasih jawapan. Selepas awak buat balance, okay. So dekat sini, okay, awak akan tahulah fraction of SO2 absorb. Okay. Fraction SO2 absorb. Okay. So fraction of SO2 absorb, yang ni NL2. Okay, NL2. Awak kira NL2. Okay. In pound mass. Okay. Dan juga SO2 yang masuklah. Okay. So kalau awak tengok kat sini, awak kena calculate yang sini lah. NL2 bahagi dengan, sebab dia absorb kat sini kan. Okay. NL2 bahagi dengan dia punya fit. Okay, yang fit ni lah berapa. Okay. So kalau awak tengok kat sini, SO2 0.45 kan. Okay. So dia akan absorb berapa yang tinggal lah. Okay. Kita tengok berapa yang tinggal. Okay. So kalau awak calculate, okay, daripada NL2, okay, SO2 lah, SO2 absorb, SO2 absorb, so sama dengan NL2. Okay. So awak dapatkan dalam in term of mass lah. Okay. So darabkan dengan dia punya fraction lah. Okay. So fraction tadi yang ni kan,
X ni kan 0.0196. So awak akan dapat SO2 absorb lah. Kemudian awak calculate SO2 feed. Okey. Bila awak dapat SO2 feed, okey. Maksudnya tadi fraction dia 0.45 darab dengan 100 darab dengan dia punya ni lah. Okey. Molecular weight lah. Okey, molecular weight. So kalau dia 100 okay, darab dengan 0.45 okay, darab dengan 64 lah. Ini molecular weight So awak akan dapat SO2 feed. Okey. So apa yang awak perlu buat? Okey. Ini bahagi dengan ni, awak dapatlah berapa yang dia absorb, berapa fraction yang dia absorb. Okey. So awak akan dapat dia punya fraction SO2 absorb per SO2 feed. Okey. So berapa ni jawapannya? X. Y. Anyone? Diana? Lim Yang Ki. NG tu berapa? NG tu 75.7. Okey, 75.7 ya. 75.7. Okey. Pound mol, jangan lupa dia punya unit. Okey, kalau tak memang salah lah. Okey. NL2. NL2, NL1. So kalau sini fraction dia adalah kalau awak calculate 0.0416. Okey. 0.232 dan ialah 0.7. NG2 dengan NL2, NL1. Okey. Apa? Hari ni kita habiskan multi component. Okey. Next week, saya rasa next week kita masuk last part lah untuk chapter ni. Kita akan masuk liquid extraction. Berapa? NL2. Isha dapat Isha? Raiden? Okey. So kalau awak tengok kat sini, NL2 adalah sama dengan 89,600. Okey, pound mol. Pound mass per pound per hour. Okey. And NL1 adalah sama dengan 87,800. Okey. So yang ni NL2 awak boleh masukkan kat sini. Darab dengan fraction awak akan dapat NL2 lah. Okey. Awak dapat SO2 absorb lah. Dan yang ni awak akan dapat SO2 feed lah. So yang ni bahagi dengan ni awak akan dapat dia punya fraction of SO2 absorb. Okey. Clear So kalau awak calculate kat sini, okey. 1756 SO2 absorb tulis unit pound mass SO2 absorb per hour. Okey. Dan yang ni 2880. Okey. SO2 feed lah per hour. Okey. So ini bagi ni awak akan dapat 0.61. Okey. So yang ni bagi ni awak akan dapat 0.610 pound mass per pound mass. SO2 feed, yang ni SO absorb. Okey. Faham Okey. So itu
about absorber stripping lah. Okay, so awak kena buat mass balance lah. Sama juga, sama ada komponen species absorb ke gas ataupun dia ke liquid. Okay, depending on the equipments. Okay, ataupun apa yang awak nak separate lah. Okay, so kita masuk multi component gas liquid system, Raoult's law dan juga Henry's law. Okay, so kalau awak apply Gibbs rules, for multi component gas and liquid system dalam equilibrium, awak akan tahu composition of two phase ni dia tak independent, dia saling related ataupun dependent antara satu sama lain lah. Okay, so kalau awak tengok kat sini, even equation ni, kalau awak tengok kat sini kan, Raoult's law adalah kalau awak tengok kat sini kan, partial pressure darab dengan dia punya YA darab dengan total pressure. Dan kita juga boleh expresskan in term of XA darab dengan P. X adalah komponen ataupun fraction dalam liquid. Y adalah dalam gas. Itu awak kena ingat. So yang ni adalah vapor pressure. So awak punya kalau equation untuk Raoult's law YA, dia akan jadi YA P sama dengan XA P lah. Dia punya vapor pressure. So ini yang kita panggil dalam phase equilibrium thermodynamics. Kalau awak belajar dekat sekarang ni awak tengah ambil chemical engine thermodynamics kan. Dekat chapter 10. So awak akan belajar. Tapi chapter 10 awak mostly fokus modified Raoult's law. Dan juga Raoult's law lah. Raoult's law ada juga Henry's law. So kalau awak tengok kat sini, ini adalah gas phase, ini adalah liquid phase. Dia kena ideal solution. Maksudnya yang ni adalah ideal gas. Dan awak punya liquid kena ideal. Maksudnya ideal adalah kat sini. Pressure dia adalah rendah. At certain pressure. Sebab tak ada intermolecular interaction kan. And ideal adalah maksudnya ideal liquid dekat sini no intermolecular interactions. And juga dia punya composition adalah similar, almost similar, such as the entire range of composition of the mixture of similar substance, almost similar. Paraffinic hydrocarbons of similar molecular weights. Ini yang kita boleh applykan guna Raoult's law. So Raoult's law ni bila XA dia close to 1, liquid is almost pure A. So baru awak boleh gunakan Raoult's law. Kalau tak, apa yang kita perlu gunakan? Awak perlu guna modified Raoult's law. Sebenarnya itu kalau you punya assumption lah. Kalau tak equation yang sebenar sepatutnya dia ada SI YA YI P sama dengan XI darab dengan P PA lah. Ni kalau tak ideal. Awak punya vapor tak ideal gas dan juga awak punya liquid tak ideal. Awak kena cari dia punya activity coefficient dan juga viscosity coefficient. Baru awak boleh calculate ada thermodynamic properties lah. So kalau awak tengok kat sini dia punya degree of freedom sama dengan 2. Sebab two phase lah. So that one yang ni adalah untuk Raoult's law. So awak boleh apply bila X close to 1, almost pure. So selalunya kita akan calculate together with the Henry's law. Untuk Henry's law ni, kalau awak tengok equation ni, YAP equal to XA H. P saturated tu dia tukar kepada Henry constant. So Henry law constant ni awak boleh refer dekat many engineering handbooks lah. Salah satunya chemical engineering thermodynamics. And then dan juga Paris chemical engineering ataupun gas liquid lah. So yang ni adalah XA bila close to 0, dilute solution. Contohnya gas solubilized dalam water. Dalam liquid. So awak nak calculate fraction of the gas tu terlalu kecil.
So and often apply to solution of the non-condensable gas. Awak kena ingat tu. SO2, O2, air, okay, CO. Okay, faham eh? So kita akan apply. So ni kita akan apply dua Raoult's law dengan Henry's law tu. Okay, so kita tengok contoh ni. Okay, macam mana application of Raoult's law dengan Henry's law. Calculate the pressure and gas phase composition mole fractions. Okay, phase composition mole fraction in a system containing a liquid at 0.3 mole percent of nitrogen and 99.7 mole percent of water in a equilibrium. So awak kena ingat in equilibrium. Okay, with nitrogen gas and water vapor at 80 degrees C. Okay, use appropriate law, Raoult's law or Henry's law. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, 0.3 mole percent terlalu kecil and 99.7 mole percent of water. Okay, almost pure. Okay, and this one also almost close to zero. Okay, so sebab tu kita boleh gunakan water ni Raoult's law. Okay, and nitrogen for Henry's law. Sebab dia non-condensable gas kan. Okay, and then apa yang awak buat? Okay, dia kata kita kena calculate pressure and gas compositions. So apa yang awak perlu buat adalah awak calculate dia punya partial pressure of water. Okay, menggunakan, kalau yang ni adalah Raoult's law lah. Okay, so Raoult's law, dia punya vapor pressure at 80 degree C adalah 0.47339. Ni kalau awak tengok dekat table B5 lah, dekat buku. Okay, so kemudian awak masukkan dalam ni. Okay, and then awak boleh calculate. Okay, dia punya vapor pressure. Okay, 0.477 lah. Okay, so and then daripada situ, okay, kita boleh calculate menggunakan Henry's law untuk calculate nitrogen. Okay, so kat sini buku Paris of Chemical Engineering books, dia punya value of Henry constant adalah 12.6 darab 10 negatif 4. Okay, so just masukkan dalam equation ni. Okay, based pada Henry's law, so awak akan dapat dia punya apa ni, pressure lah. Okay, so yang ni adalah 0.997, yang ni adalah 0.003. Okay, okay, so finally awak boleh calculate dia punya pressure dan juga mole fraction. Okay, so kalau awak tengok kat sini, ini adalah mole fraction dekat vapor phase. Okay, almost close to 1. Okay, yang ni almost close to 0. Yang ni close to 0, yang ni close to 1. Okay, fahamnya dia punya relationship dekat, yang ni kita calculate dekat liquid phase, and then yang ni kita pun calculate dekat liquid phase. Okay, faham eh? Okay, so itu untuk macam mana kita nak gunakan Henry's law dan juga Raoult's law. Okay, so another examples kita tengok ni. Okay, an equivalent liquid mixture of benzene and toluene in equilibrium. Okay, mesti equilibrium. Its vapor at 30 degrees C. What is pressure and vapor composition? Okay, so kita dapatkan dia punya vapor pressure. Okay, so kalau awak dapatkan vapor pressure ni adalah daripada buku lah. Okay, vapor pressure. So kalau awak tengok kat sini, total P adalah sama dengan okay, XI P PI lah. Okay, so sama dengan X A P A plus X B P PB. So awak akan dapat total P. Okay, so based on the partial pressure punya equation, awak boleh calculate dia punya composition. YI darab dengan total P PI. Okay, ni partial pressure punya relationship. Okay, so yang ni senang kan? Okay, itu adalah application of Henry's law dengan dan juga Raoult's law. Henry's law dan juga Raoult's law. Okay, ada soalan tak? Apa tu Raoult's law, Henry's law dan juga untuk scrubber dan juga air absorber? Okay, ada soalan tak dekat sini? Senang kan?
Okay. So kalau tak ada soalan, kita proceed lah. Okay. Okay. Untuk vapor liquid equilibrium untuk single components, kalau kita recall balik, okay. Yang ni kalau single component lah. Okay. Single component. Okay. Yang ni subcool. Okay. Sebab sini liquid. Okay. Yang ni vapor. Yang ni adalah two phase. Yang ni ada satu little liquid bubble point. First bubble appear. Okay. And this one is a dew point. Okay. First drop of water ataupun drop of liquid appear dekat sini lah. And then yang ni superheated lah. Okay. Dew point is temperature at which saturated vapor start to condense. Okay. Yang ni first drop of liquid. Okay. Bubble point is a temperature at which liquid start. Okay. Tapi ini untuk single system, single component. Apa jadi kalau dia adalah mixture? Okay. Vapor liquid equilibrium for the ideal solution. Okay. So awak kena ingat dekat sini kita akan applykan Raoult's law punya equation untuk mixture of component. So dekat sini kita punya assumption adalah okay, ideal solution Raoult's law and Henry's law is obey the gas vapor can be considered as ideal gas. So kalau awak ingat YI P sama dengan XI P saturated vapor lah. Okay. So ni ideals, gas phase ideals, okay, gas vapor ideals, liquid also ideals. Okay. So kalau awak tengok binary mixture ni, okay, binary mixture maksudnya two component lah. So kalau awak increasekan dia punya temperature, okay. So component A ataupun liquid component A pula, A dengan B lah. Okay, senang kita A dengan B. Okay, A akan liquid akan start untuk boil. Okay, yang sini adalah kita panggil bulb point. Okay, and then two phase, yang ni adalah dew point. Ini adalah saturated lah. Okay, so awak kena ingat yang ni adalah vapor composition untuk dia punya bubble point. So awak boleh calculate dia punya composition XI. Okay, XI ataupun YI. Ini adalah YI. Dan untuk C, okay, dekat sini adalah dew point, awak boleh calculate dia punya liquid composition XI. Okay. So daripada graph kita boleh calculate kita boleh dapatkan composition just by graph. Okay. So sebenarnya dekat sini kita tak akan buat graph saya rasa. Okay. Dekat chemical engineering thermodynamics awak akan construct graph. Okay, secara detail macam mana dia kasih information. Okay. Information contohnya awak kena calculate dew points ataupun bulb point. Okay. Daripada graph tu awak boleh dapatkan composition. Okay. So untuk bulb points awak kena ingat bulb point adalah kawasan yang ni. Okay. So bila bulb points awak kena guna equation bulb pointnya equation. P sama dengan XI PI. So maksudnya ini untuk setiap komponen. Kalau binary X1 P saturated vapor campur dengan X2 P2 lah saturated vapor. So awak kena guna equation yang ni untuk calculate composition dan juga pressure. So liquid start to vaporize dekat sini. Okay, yang ni dia punya composition dekat vapor. Okay. So apa-apa kalau awak nak start calculation, kalau dia kata suruh cari pressure dekat bulb point, awak kena guna equation yang ni. Okay, dah faham In term of dew point, okay, in term of dew points, okay, dew points awak kena guna equation yang ni. Okay, P sama dengan 1 minus Y1 kalau binary P saturated, okay, campur dengan Y2 P1 Y2 P saturated 2. Ini yang awak kena guna untuk awak calculate lah. Okay. So awak kena ingat dua equation ni untuk binary system. Okay, yang ni adalah important. Okay. So itu bulb point dengan dew point lah. Okay, so lagi satu awak kena refer adalah figure ini, information ni. Okay. Mana? Benda ni awak kena ingat.
awak kena tahulah. Okey, ini adalah penting. Okey, caranya kalau information is given temperature and X, okey, awak kena calculate P dengan X, Y, YI. P dengan YI. Okey, kalau due P calculation dia given T dengan YI. Awak kena calculate XI dengan P. Bab T, due T pun sama. PI, XI, calculate T dengan YI. So apa-apa awak kena refer kepada diagram yang ni. Apa information yang awak kena calculate lah. Okay, faham ya? Okay. Okay, so kita tengok example yang ni lah. Okay, so kalau awak tengok kat sini, kalau awak tengok kat sini, a vapor at 65 mole % of styrene. Kat sini lah. Okay, vapor. Okay, awak kena ingat vapor. So yang ni adalah YI. And 35 more % of toluene is in equilibrium with a liquid mixture of the same two species. The system temperature is 85 degrees C. Use Raoult's law to estimate the mole fraction of liquid and the system pressure. Okay, dia kasih temperature dan juga YI. So kalau awak refer kepada information yang tadi tu, okay, information yang tadi tu, okay, yang saya tunjuk previous slide tu, okay. Kalau awak tengok kat situ dia kasih YI as well as T. Okay, betul tak? Okay, so ia adalah sebenarnya DUP calculation. Okay, maksudnya awak kena cari fraction dan juga P. So maksudnya estimate the mole fraction of liquid and pressure. Consistent kan? Okay, dia panggil TXY diagram jugalah. Okay, dia kasih YI dengan T. Yang ni YI. Okay, faham Okay. So daripada situ, okay, based kepada DUP calculation, okay. So DUP calculation, okay, 1 divided by total sum of YI divided by PI. Okay, 0.95, 0.335. Yang untuk styrene dan yang ini untuk toluene lah. So PI awak boleh calculate based kepada Antoine equation. Okay, so Antoine equation untuk styrene dan juga toluene. Okay, so kalau awak calculate, okay, awak akan dapat P due sama dengan 150 selepas awak calculate PS as well as PT. P due point sama dengan 1 divide Y 1 divide P 1 campur dengan Y2 divide by P 2. Okay, so yang ni awak masuk sini, yang ni awak masuk sini, yang ni 0.65, yang ni 0.35 lah. Okay, so awak boleh calculate P 150 mm mercury lah. Okay, untuk compositions, okay, kalau awak tengok kat situ, okay, based kepada Raoult's law, okay, Raoult's law ini adalah Raoult's law. Awak boleh calculate composition of liquid phase. So just masukkan nilai Y, P dan juga PI vapor lah. So awak akan dapat dia punya fraction. Okay, faham ya tu? Okay, so itu application of bulk point dan juga dew points lah. Okay, so kita tengok working section 3 ni. Okay, so dikata a vapor mixture containing 30 more % of benzene and 70% of toluene at one attempt is cooled isobarically. Okay, maksudnya constant pressure lah, isobaric. Okay, yang ni isobaric lah. A closed container from initial temperature 115 degrees C. Use the XY diagram figure 6.41. Answer the following equation. Okay, so kalau awak refer kepada main textbook, so awak refer kepada figure 6.41 lah. Okay, so at what temperature does the first drop to condense? So kat sini adalah dew. Okay, dew point, first drop of condense, first drop of liquid lah. Okay, what is composition dan juga composition. So at one point during the process of system temperature is 100 degrees C, determine the mole fraction benzene in the vapor and liquid phase. Okay, so dikata dekat 100 degrees C lah. Okay,
The ratio of mole vapor per liquid dan juga temperature does the last bubble of vapor condense. So kita akan tengok yang ni. Okay, so what temperature? Okay, so maksudnya dekat sini adalah initially adalah kalau dikata 30% kan 0.2. Okay, so 0.2 0.3 benzene. Okay, at 155. So maksudnya itulah. So dia turun ke situ. And then ke sini lah. Okay, so awak akan dapat what temperature does first drop. Okay, so kalau awak tengok kat sini 105 degree C. Okay, and then what is the composition? Okay, so daripada sini awak bawa ke sini. Okay, so awak akan dapat dia punya composition lah. Composition dia dekat sini. Okay, lebih kurang 0.1 something untuk XB. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, bawa ke situ, dan awak akan dapat 105 degree C. This is dew point. Okay, and then dia punya composition X adalah XB sama 0.12 mol benzene and 0.88 toluene. Okay. Okay. So at one point during the process, the system temperature is 100 degree C. So awak bawa dia ke 100 degree C. Okay. So determine the mole fraction of benzene in vapor and liquid. So kalau awak tengok kat sini, sini adalah liquid. Tengok liquid. Yang ni adalah vapor. Okay. So awak boleh determine dia punya composition. Okay. So dia punya composition kalau awak tengok kat situ, itu adalah untuk vapor dan juga yang ni adalah untuk liquid. 0.45 dengan 0.24. So untuk benzin ya. So untuk toluene, just 1 minus 0.45 lah. Awak akan dapat YT lah. Yang ni pun sama. XT sama dengan 1 tolak 0.24. Okay. So awak dapat composition. Okay. So the ratio, okay. Kalau kat sini kita buat diagram. Okay. Kalau kita buat diagram, okay. Yang atasnya adalah fraction. Yang ni adalah vapor keluar kat sini distillation column. Yang ni adalah liquid. Tu awak kena ingat. Okay. So tadi kita dah dapat untuk 100 degree C. Untuk gas dapat 0.5 dan XB adalah 0.4. XT awak just minuskan je lah dengan YT ni. So dia kata ratio of total vapor and total moles of the liquid. Okay. So kita nak tengok yang ni. Okay. L divide by V. So awak boleh buat mass balance. Dia punya basis adalah 1 mole fit. So 1 equal to L plus B, ini equation 1. Dan juga awak buat benzene balance. Okay, benzene balance boleh ataupun buat toluene balance. So awak akan dapat equation nombor 2. So algebra awak akan dapat ni lah. So V divide by L, okay, awak akan dapat 0.4. Okay, so ini dia punya last jawapan. Okay, so kemudian yang C. What temperature does the last bubble of vapor condense? So bubble awak kena ingat dia adalah dekat point yang ni. Okay, kita tengok kalau awak tengok kat situ, dia punya temperature adalah lebih kurang 98 degree C. And dia punya vapor composition adalah YB sama dengan 0.5. Okay, XB pun sama dengan 0.5 lah. Okay. Okay. Faham kan? Okay, ada soalan tak? Yang ni. Senang kan? Ada soalan tak? Minggu depan kita masuk liquid. Habis yang ni kita habis lah. Okay. Ada soalan tak? Apa itu Raoult's law? Okay, bulk point, dew point. Okay, ini kalau awak tengok mixture ni, okay, mixture ni adalah senang untuk awak separate base kepada boiling point. Okay, base kepada boiling point. Okay,
ada satu masa, okey, bila boiling point awak terlalu dekat, contohnya 180.5 and 180 di degree C. Okey. So you punya conversion ataupun you punya graph, okey, DXY ataupun PT diagram. Okey. So dia akan ada, kita panggil dia sebagai azeotrope. Okey. So yang ni awak akan belajar in detail dekat chemical yang thermodynamics lah. So dekat sini conversion of Y1 sama dengan X1. Okey. Conversion dekat gas sama dengan liquid. Okey. Sama juga komponen 2 sama dengan X2. Okey. Faham ya? So kat sini awak akan calculate macam mana nak dapatkan, nak tahu sama ada dia azeotrope ataupun macam mana awak nak dapatkan dia punya composition lah. Okay. So ini in case of susah nak separate. Okay. Bila susah nak separate, awak boleh guna liquid extraction. Okay. Bila guna liquid extraction, awak masukkan salah satu solvent yang akan solubilize salah satu komponen untuk awak separate. Okay. Ataupun guna distillation ni pun awak boleh guna solvent. Extractive distillation lah. Okay. Ni kalau senang nak separate lah. Okay. Okay. Chemical engineering thermodynamic dah sampai mana? Dah sampai chapter 10 dah. Dah sampai lagi. Okay, ada soalan tak? Untuk ni? Okay, session ni. Okay. So kalau tak ada soalan, kita move last example. Okay. Last example. Saya ingat minggu depan saya nak buat quiz lah. Okay. Nak tahu awak faham ke tak faham. Cover sampai one condensable ke? Rasa yang sebelum ni one condensable. Sama ada awak boleh jawab ke tak boleh jawab kan. One condensable dan juga multi component ni. Okay. Saya nak tengok awak faham ke tak faham. So get ready lah. First out 1 jam pertama tu saya buat quiz. Okay. Boleh ya? Vapor pressure dan juga multi component. Okay. So siapa tak dapat jawab? Okay. Kita tengok working session 4. The feed to a distillation column is a liquid mixture. Okay, awak kena ingat kat situ. Liquid mixture. Awak kena highlight kat situ. Liquid mixture. Okay. Contain of 45% of mole pentane and 55% of annexine. Ini awak kena ingat. Okay. Siapa ni? Okay. So the vapor stream. Okay, vapor stream leaving the top of column. Okay. So awak ada distillation. Okay. Masuk. Dia akan keluar. Okay, vapor. Which is contain all the vapor, which is contain 90% of pentane. Okay. 98% of pentane. Okay. And the balance hexane. Okay, goes to a total condenser. So dekat sini ada condenser. Okay. In which all the vapor is condensed. Okay. So dia akan condense. Okay. Half of the liquid condensed is returned to the top of column as a reflux. Ini reflux lah. Masuk sini reflux. And the rest is withdrawn as overheat. Dia akan keluar kat sini. Ni biasa kat atas ni akan ada reflux sebab dia akan recycle balik. Akan kita panggil recycle lah. Okay. Dia akan splitkan lah. Untuk dapatkan pure. Okay. At a rate 85 kmol per hour. Sini 85 kmol hour, sini 85 kmol per hour. Dia kata half kan? Half of the liquid. Okay.
And the rest is the distillate contains 95% of N pentane. Okay. Feed to the column. Okay. So yang ni 95, yang ni 98%. The liquid stream leaving the bottom. Liquid stream kat bawah ni. Ni biasa liquid stream. Of the column goes to the reboiler. Okay. So kalau awak tengok kat sini ada reboiler. Okay, dia akan masuk balik ke sini dan the rest dia akan keluar sebagai liquid product. Okay. Faham So atas ni condenser. Okay, bila vapor keluar dia ada condenser dia masuk. Bawah ni liquid reboiler dia akan keluar balik sebagai vapor dan the rest yang liquid sini, yang sini adalah yang ni adalah vapor. Sini vapor, sini adalah liquid. Okay, dia akan masuk balik ke sini. Kalau reboiler ni dia heat balik kan. Condenser dia akan condenskan water. Okay. So awak kena ingat tu. Calculate the molar flow rate of the feed stream and molar flow rate and combustion of the bottom products. Itu satu. Okay. And then estimate the temperature of vapor entering the condenser. Okay. And then estimate the volumetric flow rate of the vapor stream leaving the column and of the liquid distillate product. Estimate the temperature of the boiler and the combustion of liquid boil up. Okay, again assuming operation at 1 atm. So kalau awak tengok kat sini, ini adalah dia punya detail drawing lah untuk diagram untuk distillation column lah. So kalau awak tengok kat sini, F yang ni adalah masuk. Okay. So kat sini dia kata tadi 98% as a for the pentane. Yang ni kita mark as a VP lah. Yang ni VD. Yang ni adalah V. Yang ni V. Okay. Okay. So dia kata tadi half kan. Half masuk, half keluar. 85% ni lah. Yang ni yang masuk. Okay. Yang ni the rest. And then dia kata 95%. Yang ni dia punya produk adalah 95% of pentane feed. Okay. Yang ni ada VD. Okay. 95% of N-pentane, 2% of N-hexane. Okay. Yang ni temperature boiling point. Okay. PBP. Ni pun ada N-pentane. So dia ni ada dia masuk balik boil balik. Yang ni condense masuk balik Okay. So awak kena label semua ni secara detail. Okay. So kalau awak tengok kat situ, calculate the molar flow rate of the stream, okay, and the molar flow rate and the combustion of the bottom products. Okay. It is given that kalau awak tengok kat sini kan. Okay. Yang ni 0.98. Okay. 0.98%. Okay. Darabkan dengan 85%. Okay. And 0.95 darab dengan 0.5 darab dengan 0.45 darab dengan F lah. Okay. Yang ni tadi. Okay. It is given. Awak boleh calculate dia punya F. Okay. So awak boleh calculate dia punya F lah. Okay. So kat situ awak boleh dapat F sama dengan 195. Kemudian awak buat overall balance. F sama dengan 85. Okay. Plus ni. Ni awak masuk sini awak dapat 110. Okay. Combustion of bottom product stream. Okay. So kat sini awak buat pattern balance. Okay. Awak akan dapat X 1. Okay. So kalau awak tengok kat sini, X1 yang ni. Okay. And then awak dapat 0.96. Okay. And then estimate the temperature of vapor entering condenser. Okay. So bila awak calculate ni, awak kena buat trial and error sebenarnya dekat sini. Okay. So dia kasih PDP. Okay. So bila dew points, equation yang awak kena ingat adalah PDP sama dengan 1 divided by total YI divided by PI set. PI vapor lah. Ini untuk dew point. Itu awak kena ingat. Equation yang ni. Dew point. Dia kata dew point kan. Okay. So bila awak buat masukkan PDP, okay, PDP dia kata 1 atm kan sama dengan 760. And then in term of dia kata 0.98 dan 0.02. Okay.
Okay. So awak buat trial and error. Okay. So macam mana awak nak dapatkan P ni adalah awak refer kepada end-to-end equation. End-to-end equation log P, okay, sama dengan A minus B divided by T plus C. Okay, so awak dapatkan partial vapor pressure. Okay. Okay. So awak tahu tak macam mana nak buat trial and error? Okay. So apa yang perlu buat adalah awak kena guess the value of TDP first lah. Okay. Kalau kat sini saya akan guess sebab kalau dekat sini saya akan guess dia punya temperature initial T dia adalah base kepada N pentane. Sebab N pentane yang banyak keluar dekat sini. Okay. Dia akan sebagai dia akan vaporize lah. Okay. Sebab N pentane N hexane ni akan kurang. N hexane dia lebih ke bottom product. Okay. So awak boleh guess value of N hexane base kepada dia punya T boiling point. Kalau awak tengok dekat table B5, boiling point adalah lebih kurang dalam 36.07 degree. Ini you punya initial guess untuk temperature. Okay. So selepas awak guess dia punya value of temperature, awak masukkan dalam end-to-end equation. And then awak akan dapat pressure. Okay, pressure untuk pentane dan juga hexane. Cuba awak buat iteration. Okay. Cuba awak buat iteration. First masukkan log 10 P. Awak cari nilai A, B dan juga C untuk pentane dan N-hexane. Okay, dekat table B. Okay, appendix. A minus B divided by T plus C. So our initial guess is 36.07. So awak masukkan dalam sini. So awak akan dapat PP dan juga PH. Awak tengok dapat tak 760 with 36.07. Cuba calculate berapa awak dapat. Ini initial guess. Berapa awak dapat? Cuba calculate. Kalau awak buat initial guess 36.07. Okay. Tanya Yewi nanti kasih tahu saya. Kalau awak masukkan TDP sama dengan 36.07, berapa awak punya PP, pH dan dia punya value sama tak 760 mm mercury? Berapa dia punya jawapan dekat sebelah sini. Pastikan awak punya value yang sebelah kanan ni sama dengan value yang sebelah kiri. 760. Okey. Kita buat trial and error. Tanya Yewi. Cuba masukkan calculate. Awak buat trial and error. Berapa awak dapat kalau awak calculate? Cuba calculate. Berapa awak dapat? Okey. 36.07 degree C. Dapatkan nilai A, B, C. Okey, berapa awak dapat calculate ni? Selepas awak dapatkan end-to-end equation, awak masukkan dalam ni, kemudian awak kira awak dapat ni berapa kalau awak guna 36.07. Tan Yi Wei. Okay.
Yang ni saya base kepada T boiling point daripada N pentane. Sebab dia keluar ke atas kan. Okay. Zulfaikah, dapat tak Antoine equation? Antoine equation untuk ABC untuk pentane dan juga hexane. Awak calculate, tengok ni. Sama tak 760? Berapa awak dapat yang kanan ni? Contoh ni contoh bagus Okay. Soalan biasa exam dia akan macam ni saya rasa. Okay. Kalau awak tak buat iteration ni memang awak takkan tahu. Dapat tak? Berapa awak calculate ni? Initial gas. Dan UV? So log T sama dengan KA minus B divided by 36.07 plus dengan C. Okay. Ini yang awak kena calculate. Base kepada initial gas 36.07. Berapa awak dapat? Yang ni. UV? Zulfaikah? Okay. Dapat tak? Boleh tulis tak?
Okay. So awak kena iterate lah. Sama sini dengan sini. Okay. Kalau awak tak tahu buat trial and error iteration, itu saya tak tahu. Sebab itu matematik ya. Okay. Faham eh? So just masukkan and then guess lagi sampai lah awak dapat sama sebelah ni dan juga sebelah sini. Okay. And then awak guess lagi. Tadi awak guess 36. Awak guess lah berapa value lagi. Sampai lah awak dapat 760. Okay. Kawasan yang sebelah kanan ni sama dengan 760. Okay. So itu kalau dew point. Okay. Then estimate the volumetric flow rate of the vapor stream leaving the column and the liquid distillate product. Okay. State any assumption. Okay. So kalau kat sini, okay, kalau base kepada diagram tu, okay, awak kena calculate yang atas ni, top, yang top kan. Okay. So yang ni, then ada condenser, boiler dan yang ni. Yang ni adalah vapor. Yang ni adalah distillate. Okay. So kita nak tahu VP, siap. VP yang atas. Okay. VP dan juga VD. Okay. So VP dan VD adalah, kalau tengok kat sini. Okay. Yang ni distillate lah. Okay. Yang ni adalah vapor VP dan juga VD. Okay. So betul lah. Okay. So awak tengok ni VD dengan VP. Vapor dan juga distillate. Berapa dia punya, dia kata tadi, flow rate. Okay. Vapor and VD. Okay. So untuk tahu dia punya volumetric flow rate, awak just guna ideal gas equation lah. Okay. Assuming ideal gas behavior. Okay. Sebab apa kita boleh buat assumption? Sebab dia punya, kalau awak tengok kat situ condition dia adalah, okay, kat sini adalah 1 atm. Okay. Just 1 atm. So awak boleh buat assumption. Okay. Ideal gas. So based kepada ideal gas equation, so awak just masukkan dia punya N, number of mole. Okay. 2 darab 85,000. Okay. Kenapa kena darab dengan 2? Okay, anyone? Okay. Kenapa kena darabkan 2 mol ni? Okay. Ada siapa tak? Kenapa kena darabkan dengan mol? 2 mol. Ni dah number of mol dah ni. N ni. Tapi kenapa kena darabkan 2? Diana? Kenapa kena darabkan dengan 2? Rasa siapa tak? Natasha, kenapa kena darabkan dengan 2 sini? Yang ni R. Ni N. Tapi kita kena darabkan 2. Ni temperature. Ni pressure. Natasha, Diana? Kenapa kena darabkan dengan 2? Kalau base kepada ni kan, awak punya figure tadi kan, kenapa kena darabkan 2? 2 lift. Lift mana? Tu lift, Amira. Lift mana? Okay, kalau awak tengok kat sini, okay, ke sini adalah 85, ke sini adalah 85. So ni adalah total lah. Okay, 85 kali dengan 2. So yang ni adalah total vapor lah. Sebab yang vapor ni half akan, dia kata half kan, half condense dan half as a vapor. Sebab tu kita kena darabkan dengan 2. Okay. Next time awak baca soalan elok benda ni kadang tricky. Okay. Okay. So base kepada ideal gas law awak boleh calculate. Okay.
volumetric rate of distillate assuming the liquid density. Okay. So independent of temperature change. Maksudnya kalau independent of temperature change, kalau even kita increasekan temperature, dia punya density tak akan berubah. Okay, non-compressibility liquid. Tu awak kena ingat, ini yang saya dah inform sebelum ni kan. Okay, so base kepada sama juga. Okay, VD sama dengan, kalau awak tengok kat sini adalah base kepada density. Okay, density M divided by V kan. Okay, just rearrange this equation. M adalah sama dengan N darab dengan molecular weight. So awak akan dapat dia punya volumetric flow rate lah dekat VD tu lah. Okay, so awak dah dapat dua VD dan juga VP. Okay, so yang C, estimate the temperature of reboiler again assuming operation at ATM. So yang ni equation mana yang kita akan guna adalah kita akan gunakan equation of apa? Ini adalah equation of bulk point. Okay, so kalau awak guna bulk point, okay, awak kena ingat, okay, YI sama dengan 1, okay, sama dengan yang ni lah. Kalaupun P sama dengan XI P PI. Okay. Sama juga awak kena buat trial and error gunakan iteration. Okay. So kalau awak tengok kat sini P sama dengan 760. Okay. 760 is given 1 atm. Dia kata nak calculate temperature kan, CVP ni kan. So sama dengan X1 P tu campur dengan X2. Okay. 2 lah. Okay. Pentane dengan hexane lah. Okay, awak akan dapat ni lah. Okay. So kemudian awak calculate dia punya partial pressure. Okay. Bila awak calculate partial pressure, okay, so awak akan guess dia punya initial value of T. Okay. So dekat sini initial value of T sama dengan berapa? Kita boleh guess. Berapa T initial yang kita boleh guess? Takkan awak nak guess 1000. Berapa yang kita boleh guess? Amirah? Dah jawab tak? Amirah Zambros. Berapa kita boleh guess initial T? Ada idea tak? Jihad, ada idea? T initial. Ini T final awak dapat kan? T initial macam mana kita nak guess? Takkan awak nak guess 500, apa awak punya justification? Anyone? Ada idea tak macam mana kita nak guess T initial before we stop? Ada idea? Jihad? Lim Yankee? Legend? Ada idea tak? T initial. Macam mana awak nak guess? Sebab Anton equation awak perlukan temperature. Okay. Log P I sama dengan A minus T divided by B T plus C. T ni awak kena guess. Okay, initial T ni. Baru awak boleh kira dia punya partial vapor pressure.
So T initial T ni awak kena guess. Macam mana? Lepas tu kalau dia tak sama dengan sebelah kiri ni, awak kena guess line T. Anyone? Zulfaikah? Takkan awak nak guess 1000 degree? Alamak. Macam mana kita nak guess? Apa justification yang sesuai? Natasha ada? Natasha? Kasih idea lah. Base kepada ni je. Kalau awak tengok. Okay. So sebenarnya awak boleh guess base kepada boiling point of an hexane initial. Okay. So kalau awak tengok dekat tables B5 okay, dekat appendix tu lah. Dia untuk setiap komponen dia ada boiling point. Each boiling point. Okay. So awak boleh refer. Okay. So tak payahlah awak tinggi sangat. Macam NXA ni 1 ATM sama dengan lebih kurang 70 degree C. Saya rasa lah kot. Okay. Saya rasa 68 kot. 68. Okay, 68 lagi. So awak boleh start dengan ni. Okay. Sebenarnya awak calculate dia punya vapor pressure, awak masukkan dalam equation ni. Okay, awak tengok dia sama tak 760. Kemudian awak guess lagi temperature lain. Okay, sampailah dia sama dengan 760. Okay. Tapi kalau awak nak guess ni, takkanlah awak nak guess secara random kan? Okay. Macam mana yang paling senang? Okay. So contohnya kalau awak calculate sebelah sini, awak dapatkan dia lebih daripada 760 mm mercury. Dan juga next calculation awak try dapatkan kurang daripada 760 mm mercury. Kemudian daripada sini awak buat interpolation. Okay, 760 awak buat interpolation. Okay, and then awak akan dapat final value of TBP lah. Okay. Okay, kemudian estimate the conversion of vapor boil up against estimate operation at 1 ATMs. Okay, apa yang awak perlu buat kat sini adalah base kepada ni je lah. Okay. Use end-to-end equations to estimate the vapor pressure and heptane at T boiling point. Okay, kita dah dapat ni kan, final ni. Okay, so awak dapat vapor pressure. And then awak tahu dia punya conversion tadi yang keluar tu. Kan, ini 0.04 kan. Ni 0.04. So awak bagikannya lah 0.04 2000 divided by 760 awak dapat 0.1005 je. Okay. So itu adalah contoh. Okay. So awak kena tahu dekat sini okay, dew point okay, dan juga bulb point. Okay, ini penting. Okay. So kalau awak tak tahu, awak tak boleh buat. Okay. Bila masa guna bulb point, bila masa dew point. So awak refer balik yang sebelum ni lah. Okay. Especially yang benda ni. Yang ini penting. Yang ni. Okay. Ini awak kena tahu. Ini penting. Untuk bulb point dengan dew point. Okay, ada soalan tak? Sebelum kita start next week, kita akan buat quiz daripada sini sampai sini. Quiz yang panjang saya rasa. Okay, sebab dia melibatkan single component dan juga multi component. Okay, so please study. Saya akan buat quiz sampailah ke rock floor. Okay, sampailah ke sini. Okay, ada soalan tak? Next week kita masuk liquid extraction. Ada soalan tak?
Kalau tak ada soalan, kita stop sini. Okay. So kalau tak ada soalan, itu je untuk hari ni. Dan kita sambung minggu depan. Okay, quiz dan juga kita masuk liquid extraction. Okay, terima kasih semua.